Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-hadi syurafa wa ala alihi wa sahbihi wa wafa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul, dapat kita bertemu sekali lagi di dalam sesi Mari Beringat pada setiap hari Rabu, di mana kita saling ingat mengingati antara satu sama lain dengan ketakwaan agar dapat kita beriman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjam-pelik kita ni, kita dah masuk bulan Zulqa'dah. Dah lebih sebulan kita meninggalkan bulan Ramadan. Kita telah pun menyambut bulan Syawal. Dan sikit sebanyak kita mungkin merasakan rindu akan suasana beribadah di bulan Ramadan. Dan kita ingatkan sekali lagi di Masjid Darul Makmur juga menjalankan ibadah Ramadan dan program Ramadan kita bertemakan satu tema yang sangat penting bagi kehidupan manusia, iaitu bagaimana kita menghayati Ramadan dengan menghargai penghargaan di sebalik ujian yang kita hadapi. Jadi di sini sedikit sebanyak kita ingin mengingatkan di antara satu sama lain berkenaan dengan perkara yang penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan nikmat Islam dan nikmat iman yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu asas yang penting, tunggak yang penting bagi seseorang yang beragama Islam. Kerana apa? Kerana kita lihat tanpa kesyukuran tersebut, kita lupa akan diri kita, akan tujuan hidup seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mengabaikan Sang Pencipta kita yang memiliki segalanya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala lah Sang Pencipta kita yang memberi segalanya kepada kita, mahupun yang baik ataupun yang buruk. Di sini kita diingatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar ini radhiyallahu anhu, Abu Dzar yang diberi julukan Abu Dzar Al-Ghafari, berkata di dalam sebuah hadis yang disampaikan berkenaan dengan nasihat yang Abu Dzar terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ahmad, bahawasanya kekasihku, yakni Nabi SAW, Sayyidina Abu Dzar mengatakan, memerintahkan aku 7 perkara kepada aku. Nabi Muhammad SAW menasihati sahabat Abu Dzar ini dengan 7 perkara. Yang pertama, beliau memerintahku agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Kedua, beliau memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia. Juga supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku. Di sini kita lihat peringatan yang penting, nasihat yang penting yang Sayyidina Abu Dzar terima daripada kekasihnya, daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita jangan selalu asyik melihat orang yang berada di atas kita sahaja dalam erti kedudukan pangkat dunia dan harta, agar kita tidak leka dengan bila kita bekerja, berusaha untuk meraih keduniaan, kita leka dan alpa dengan tujuan kita sebagai seorang hamba di dunia muka bumi ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdiru ni'matallahi alaikum." Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam perkara ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Kita lihat di sini nokta yang penting daripada hadis yang telah kita bacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tujuan kita tidak terlalu memikirkan mereka yang berada di atas kita, agar kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita miliki.
Bila kita melihat mereka yang di bawah kita yang memiliki kurang daripada kita. Ini bukan untuk meremehkan orang yang di bawah kita, mahupun bukan untuk memberikan kita, menghentikan kita untuk mengejar cita-cita kita dan perkara yang ingin kita capai di dunia ini. Kerana tidak salah untuk kita mengejar cita-cita kita di dunia, berusaha untuk mendapatkannya di dunia ini, itu tidak salah. Untuk seseorang itu untuk menjadi usahawan yang berjaya, menjadi peniaga yang berjaya, untuk menjadi orang yang mempunyai harta dan wang ringgit di dunia ini tidak salah. Tetapi usaha kita itu janganlah sampai kita leka dan alpa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita miliki sekarang. Ini penting. Ini garis pandu yang penting. Bila Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada kita dalam antara kitab-kitabnya, mengatakan bahawasanya kita lihat bagaimana syaitan dia mainkan peranan untuk goda manusia. Jadi apakah peranan syaitan tu? Syaitan dia peranannya bila dia menggoda manusia, dia menyuruh manusia untuk memalingkan pandangan manusia itu pada perkara harta dan dunia dan melihatkan kepada mereka yang atas daripadanya. Supaya dia menggesa orang-orang tu untuk lebih bersemangat untuk mengejar dunia. Kenapa kau tak lihat macam orang ni berjaya? Kenapa kau tak berusaha macam orang ni, tak bersemangat untuk berjaya macam orang ni? Jadi dia tujuan dia tu untuk memesongkan kita agar kita berusaha semata-mata untuk mendapatkan keduniaan. Di sini kita lihat semata-mata untuk mendapatkan keduniaan dan bukan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita ini. Kita lihat. Dan sebaliknya, bila dia melihat, bila syaitan ni dia akan memesongkan kita, memalingkan kita kepada perkara keagamaan. Bila bercakap tentang agama, dia lihat, dia suruh kita melihat kepada orang yang di bawah kita pula. Jadi dia katakan, kau ni kenapa kau nak solat lebih-lebih? Kenapa ni kau cari ibadah lebih-lebih? Sedangkan ada orang yang di bawah kamu tu banyak lagi orang buat salah, banyak lagi orang buat maksiat. Kau ni okey je, kau jangan nak busy sangat, nak sibuk sangat buat ibadah banyak-banyak. Ada banyak lagi orang yang berdosa kat dunia ni. Ada banyak lagi orang yang buat maksiat kat dunia ni. Kau masih okey lagi. Kau tak payah nak kerja keras-keras dalam beribadah. Itu bagaimana syaitan menghasut manusia. Dalam ibadahnya pula, dia suruh kita pandang kepada orang yang lebih rendah dari kita agar kita rasakan diri kita ni lagi bagus. Aku ni lagi okey, aku ni lagi solat 5 waktu aku tak tinggal, aku masih boleh pergi masjid dan sebagainya. Di situlah bagaimana syaitan mengelirukan manusia. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya kita balik kepada topik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa jua yang kita terima, nikmat yang kita terima, baik maupun buruk. Lebih-lebih lagi kita sekarang masih lagi berada di situasi pandemik. Kita lihat masih lagi berjuang untuk memastikan kita selamat, keluarga kita selamat, rakyat semua selamat, manusia lah secara umumnya, manusia di dalam dunia sejagat ini selamat, sejahtera. Kita lihat mungkin ada yang saudara-saudara kita yang berada di luar negara sana, di tempat lain yang mungkin lebih kurang bernasib baik daripada kita. Dari segi mungkin keadaan mereka, tempat tinggal mereka, kehidupan mereka, cara mereka menangani situasi pandemik ini mungkin lebih kurang daripada kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita terasa amat tertekan, kita tak dapat nak keluar, kan, tak dapat nak gather-gather lagi, nak makan sama-sama. Walaupun ianya sementara, tetapi kita bersabar dengan ujian yang kita hadapi ini dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dapat bersama keluarga kita, kita dapat spend time dengan keluarga, kita di rumah, work from home, kita masih lagi boleh melihat anak-anak kita, masih lagi boleh menziarahi orang tua kita, masih lagi boleh kita keluar untuk melakukan kerja ataupun untuk memberi barang-barang dan sebagainya. Kita masih lagi mendapat banyak sekali nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa akan nikmat-nikmat tersebut. Maka di sini pentinglah untuk kita mengambil peluang untuk mengisi masa kita dengan sebaik mungkin, mengisi masa kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi berbalik kepada nasihat Imam Al-Ghazali tadi berkenaan dengan perkara-perkara agama, jadi jangan juga kita lupa untuk memastikan kita terus mendapatkan ilmu agama dan meningkatkan
diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam situasi sekarang mungkin kita tak boleh nak pergi ke masjid-masjid untuk menghadiri kelas-kelas agama, insya-Allah masjid-masjid akan datang kepada anda dengan bentuk pengajian secara online. Jadi di sini kita ingin mengumumkan bahawasanya Masjid Darul Makmur telah pun membuka satu kursus yang baru untuk dewasa yang berkenaan dengan fardu ain, iaitu asas-asas berkenaan dengan agama Islam kita, yang diberikan judul Perahu yang Menyelamatkan. Jadi dalam kursus Perahu yang Menyelamatkan ini, insya-Allah para peserta akan belajar dan mengambil tahu lagi perkara-perkara asas berkenaan dengan agama, lebih lagi perkara berkenaan dengan taharah, berkenaan dengan bersuci, berkenaan dengan bagaimana kita menghadirkan diri kita untuk mendirikan solat 5 waktu dan sebagainya. InsyaAllah jika sesiapa yang berminat boleh lungsuri di halaman Facebook kami dan mendaftarkan diri. Pembayarannya hanyalah untuk $50 sahaja untuk 10 sesi yang akan bermula pada minggu pertama bulan Julai insya-Allah, pada setiap hari Isnin pada pukul 8 malam. Jadi siapa yang berminat, ada kesempatan untuk luangkan masa, boleh hadiri kursus Fardu Ain ini yang akan bermula insya-Allah pada 5 hari bulan Julai pada hari Isnin pukul 8 hingga 9 malam. Setiap hari Isnin pukul 8 hingga 9 malam. Jadi ianya akan dijalankan secara online dalam platform Zoom kita. Jadi mereka tak perlu datang ke masjid, insya-Allah masjid akan datang ke rumah anda. Anda boleh hadiri dengan keluarga, dengan anak-anak pun boleh ikut serta, mereka pun boleh dapat manfaat bersama-sama insya-Allah. Jadi di sini sikit sebanyak peringatan mari beringat sesi pada hari Rabu ini, insya-Allah moga-moga kita dapat manfaat daripada sesi yang telah dikongsikan. Insya-Allah kita bertemu lagi di minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.